Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa qudwatina Muhammad. Imamil muttaqin wa qaidid du'atil mujahidin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Allahumma yassir umurana fid dunya wal akhirah. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin warham mautana wa mautal muslimin wa alif baina qulubina ya arhamar rahimin. Tuan Imam, Tuan Pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa surau, muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali marilah pada malam ini sekali lagi kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan izin Allah, Allah masih lagi memanjangkan umur kita. Allah masih mengizinkan untuk kita meneruskan kehidupan di atas muka Allah Subhanahu wa taala. Allah masih mengurniakan nafas. Moga-moga dengan nafas yang diberi oleh Allah dapat kita manfaatkan untuk kita melakukan amal ibadah, untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur kepada Allah kerana pada malam ni Allah pilih kita di kalangan hamba-hambanya. Allah masih memberi kekuatan dan Allah luangkan masa dapat sama-sama kita hadir untuk kita mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga insya-Allah dengan beradanya kita di tempat yang penuh dengan rahmat Allah, beradanya kita dalam majlis ilmu, Allah permudahkan segala urusan kita dunia akhirat. Allah buka pintu hati kita insya-Allah. Kalau hati kita keras dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, moga-moga ilmu yang kita dapat kita amalkan insya-Allah. Dan malam ini kita telah melangkah masuk malam yang ke-12 daripada bulan Jamadil Akhirah. Bulan Jamadil Akhirah adalah merupakan bulan yang ke-6 dalam takwim Islam. Selepas Jamadil Akhirah, kita akan bertemu dengan bulan Rajab, bulan yang ke-7. Selepas daripada bulan Rajab, kita akan bertemu dengan bulan Sya'ban. Selepas Sya'ban, kita berjumpa dengan Ramadan. Maknanya tuan-tuan, Ramadan makin menghampiri kita. 2 bulan, lebih kurang 2 bulan, 2 minggu lagi insya-Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, maka untuk tahun ini 1435 Hijrah, sekali lagi insya-Allah kita akan dipertemukan dengan Ramadan. Doalah moga-moga kalau Allah beri peluang kita dapat berada dalam bulan Ramadan, kita jadikan dia sebagai bulan ibadah kita kepada Allah, bulan solat kita, bulan puasa, bulan zakat, bulan sedekah, bulan kita melakukan kebaikan dan juga kebajikan insya-Allah. Bukan bulan makan. Sebab di sana kita ada masyarakat kita berpesta dalam bulan Ramadan dengan munculnya bazar-bazar Ramadan. Jadi lebih kepada makan, tapi kita tidak, kita mengambil peluang itu untuk kita jadikan dia sebagai bulan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ini alhamdulillah dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala dapat saya bersama-sama dengan tuan-tuan muslimin dan muslimat di surau ini menggantikan Al-Fadhil Ustaz Kamur Zaman yang tidak dapat hadir. Ustaz Kamur Zaman tidak dapat hadir, ada program berkeuzuran. Jadi oleh kerana KP daripada Terengganu tak hadir, maka KP Penang diminta untuk menggantikan tempat beliau. Daripada Pantai Timur tak boleh hadir, jadi sebelah utara. Mari alhamdulillah kebetulan malam ni saya diberi keizinan free dapat bersama-sama tuan-tuan insya-Allah. Sebelum besoknya bertolak balik ke Penang dan malam besok saya berceramah pula di Perlis Indra Kayangan insya-Allah. Baik, sebagaimana yang saya sebut pada tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita akan mengambil pengajaran daripada apa yang telah diingatkan oleh Allah kepada kita bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak baca kalam Allah. Tuan-tuan tengok pada muka surat yang ketiga, di sana ada 4 ayat. 4 ayat ini adalah merupakan ayat-ayat yang terakhir daripada surah Al-Kahfi. Tuan-tuan insya-Allah malam ni kita baca. Moga-moga insya-Allah kita senantiasa membaca Al-Quran. Mungkin hari ini bermula daripada kita bangun tidur pagi tadi tuan-tuan, subuh tadinya sehingga sampai terbenamnya matahari ini, kita balik bekerja tuan-tuan, kita solat maghrib,
Mungkin ada di antara kita tak sempat nak pegang Al-Quran. Mungkin ada di antara kita tak sempat nak membaca Al-Quran. InsyaAllah malam ni kita ambil peluang ni untuk kita membaca. Moga insyaAllah Allah Ta'ala golongkan kita di kalangan umat Nabi Muhammad yang senantiasa membaca Al-Quran, beramal dengan Al-Quran. Moga Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat kelak untuk memberi syafaat kita. Memberi syafaat kepada kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, saya akan baca daripada satu ayat ke satu ayat, dan saya harap, saya naknya tuan-tuan juga kita baca ramai-ramai sama-sama. Saya baca dulu, tuan-tuan ikut. Kita akan baca, kita raikan hukum tajwid, dan kalau ada ayat yang panjang, di sana ada ayat yang panjang tuan-tuan, tempat yang saya berhenti, tuan-tuan berhenti insya-Allah. Kemudian kita sampailah kita habis ayat yang terakhir insya-Allah. Boleh tuan-tuan insya-Allah baca. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Baik, kita tengok pada terjemahan dia dulu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah syurga Firdaus menjadi tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya. Mereka tidak ingin berpindah daripadanya. Katakanlah wahai Muhammad, sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimah-kalimah Tuhanku, nescaya sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimah-kalimah Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Katakanlah, sesungguhnya aku, yakni Muhammad ini manusia biasa seperti kamu,
yang diwahyukan kepadaku, bahawa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang sesiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Ini terjemahan 4 ayat yang terakhir pada surah Al-Kahfi yang kita baca tadi tuan-tuan. Dinamakan surah ini dengan surah Al-Kahfi, Suratul Kahfi. Al-Kahfi ataupun Kahfun dalam bahasa Arab tuan-tuan memberi makna gua. Memberi makna gua. Kenapa dinamakan surah ini dengan surah gua? Sebab tuan-tuan, ayat-ayat dalam surah ini ada yang Allah Ta'ala turunkan. Ayat-ayat ini tuan-tuan menjelaskan ataupun menceritakan tentang peristiwa yang berlaku pada umat sebelum daripada kebangkitan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana tuan-tuan, Allah Ta'ala kisahkan, Allah paparkan satu kisah yang benar tentang anak-anak muda yang beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sebut, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami, kata Allah, kami nak kisahkan pada kamu wahai Muhammad satu kisah yang benar. Cerita ni tuan-tuan, cerita yang benar. Bukan cerita pelipur lara, bukan cerita dongeng, bukan cerita legenda, macam cerita mahsuri tuan-tuan, kan, kena tikam keluar darah putih di Langkawi tuan-tuan. Tidak. Cerita ni kata Allah, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami nak kisahkan kepada kamu wahai Muhammad, kamu cerita kepada umat kamu bagaimana di sana ada umat sebelum daripada kamu di kalangan anak-anak muda yang Allah Ta'ala beri hidayah kepada mereka beriman. Bagaimana anak-anak muda ni sanggup mempertahankan iman mereka walaupun mereka terpaksa lari meninggalkan negara, lari meninggalkan keluarga, lari meninggalkan segala apa yang mereka miliki tuan-tuan. Allah kisahkan. Bagaimana kisahnya? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Wa rabatna ala qulubihim id qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Kata Allah, sesungguhnya mereka itu adalah anak-anak muda. Fityatun ni mana anak-anak muda. Yang sebahagian ulama tafsir kata seramai 7 orang. Di sana ada 7 orang anak muda yang telah beriman kepada Allah. Dan Allah Ta'ala senantiasa beri hidayah. Allah Ta'ala bimbing mereka. Allah Ta'ala beri petunjuk. Dan Allah Ta'ala perteguhkan hati mereka serta Allah Ta'ala campak sifat keberanian ketika mana mereka dibawa. Ketika mana mereka diadili di hadapan raja yang zalim, raja yang syirik. Apabila keimanan mereka beriman dengan Allah diketahui oleh raja. Sedangkan masyarakat ketika itu tuan-tuan, masyarakatnya, rajanya, kerajaannya adalah merupakan raja yang syirik. Yang mensyirikkan Allah, yang menyembah berhala-berhala, menyembah tuhan-tuhan yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba di sana anak muda ini, 7 orang anak muda ini beriman. Lalu dihadapkan ke mahkamah. Dibicarakan di hadapan raja. Maka tuan-tuan, raja kata kalau kamu tidak murtad, kalau kamu kekal tetap dengan akidah kepercayaan kamu beriman dengan Allah Tuhan yang Esa, kamu tidak bersedia sembah tuhan-tuhan yang kami sembah. Kalau kamu semua tidak murtad, maka kamu akan dibunuh. Kamu akan direjam. Akan dibunuh. Tuan-tuan, anak-anak muda ni apabila diberi peringatan, diberi amaran, maka tuan-tuan, oleh kerana mereka tahu nikmat iman adalah merupakan nikmat yang sangat besar yang tidak boleh ditukar ganti dengan dunia, yang tidak boleh dijual beli, maka anak-anak muda ni sanggup mengambil risiko, sanggup mengambil keputusan tuan-tuan untuk lari. Tinggalkan keluarga mereka, tinggalkan ayah ibu mereka, tinggalkan pekerjaan mereka. Ada di antara mereka yang bekerja sebagai pegawai kerajaan. Tinggalkan negara mereka, lari tuan-tuan, sehelai pinggang semata-mata nak selamatkan iman. Hebat. Hebat anak-anak muda ni. Malahnya anak-anak muda di kalangan kita zaman hari ni tuan-tuan, kadang-kadang ada yang sanggup gadaikan iman. Ada yang sanggup murtad sebab nak dapat sedikit habuan dunia. Kau dah dapat duit, boleh beli handphone. Kau dah dapat duit, boleh agak hidup selesa, seronok, duduk di kampus, jauh daripada keluarga. Terpengaruh dengan dakwah Kristian. Ada yang sanggup murtad. Ada yang lalai, yang leka, hanyut dengan mimpi-mimpi indah, seronok dengan dunia. Buat konsert lah, tari menari lah, ambil dadah lah. Tapi ada yang mati dalam konsert kerana mengambil dadah yang berlebihan tuan-tuan. Sampai 6 orang mati.
kes yang berlaku di stadium Bukit Jalil tuan-tuan. 6 tu, 4-nya tuan-tuan, anak-anak orang Melayu. Muda-muda lagi, umur 21 tahun, 22 tahun, 23 tahun. Nama pun nama Islam. Benarlah apa yang Nabi kata, akan tiba satu zaman, la yabqa minal Islam illa ismuh. Tak tinggal pada Islam, melainkan namanya sahaja. Melainkan namanya sahaja. Anak-anak muda zaman kita, hari ni. Tapi di zaman dulu tuan-tuan, umat sebelum dulu, 7 orang anak muda ni sanggup lari sebab apa? Sebab nak jaga iman. Nak pelihara iman. Mereka lari tuan-tuan. Lari selai pinggang, tak bawa apa-apa tuan-tuan. Lari-lari, berjalan, teruskan perjalanan tuan-tuan. Sehingga mereka letih, penat dah, rasa jauh dah mereka berjalan. Akhirnya kata di antara mereka, kita berhentilah sekejap. Kita berehat seketika. Kita berehat. Nampak ada bukit tuan-tuan, naik atas bukit. Tengok atas bukit tu ada gua. Kita berhentilah berehat dalam gua ni untuk melepaskan penat kita. Nak berehat seketika. Masuk dalam gua tuan-tuan, mereka rebahkan badan. Kan? Nak lelap seketika, pejam mata tuan-tuan. Mereka tidur, Allah Ta'ala tidurkan mereka selama 309 tahun. Nak berehat seketika je. Nak tidur sekejap dia tuan-tuan. Tapi bila mereka rebahkan badan, mereka tidur, Allah tidurkan mereka, Allah matikan selama 309 tahun. Besok ni tuan-tuan, bila raja panggil semula, bawa anak-anak muda ke hadapan, nak soal balik, adakah mereka bersedia nak murtad, nak menyembah tuan-tuan yang mereka sembah tuan-tuan. Bila raja perintah pengawal, bawa anak-anak muda ni ke hadapan dia tuan-tuan, tiba-tiba diberitahu, tak ada dah, hilang. Bila sebut hilang, tuan-tuan, raja kata cari, pergi cari. Cari habis. Cari sebelah utara tak jumpa, lah kali pergi sebelah selatan pula tuan-tuan. Cari. Cari segenap penjuru. Seluruh negara tu cari. Ada alat-alat apa zaman tu yang boleh cari ke apa ke? Cari. Nak cuba kesan tengok tuan-tuan. Cuma tak pastilah mereka guna tikat terbang ke, kan? Teropong ajaib, wallahualam. Kan? Tak pasti yang tu. Cari tuan-tuan tak jumpa. Radar pun tak boleh nak kesan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Allah Ta'ala tidurkan mereka dan Allah pelihara mereka. Allah jaga. Sehingga kalau tuan-tuan baca surah ini, tentang kisah ini, kalau ada manusia yang tiba-tiba dia tergerak hati nak pergi ke gua tu pun, dia tengok keadaan anak-anak muda sedang tidur tuan-tuan, timbul rasa takut, lari. Allah Ta'ala nak jaga. Dan bagaimana Allah Ta'ala pelihara jasad mereka supaya tidak reput, tidak hancur. Wa nuqallibuhum zatal yamin wa zatal shimal. Allah kata, ada ketikanya kami balikkan tubuh badan mereka, kami balikkan ke sebelah kanan, dan ada ketikanya Allah Ta'ala balikkan bergerak badan mereka tu ke sebelah kiri. Macam orang tidur ni tuan-tuan. Sekejap pusing ikut kanan. Kemudian pusing balik ke kiri. Macam kita tidur tuan-tuan. Kita bergerak banyak, laki-laki jatuh katil. Jatuh katil. Terkejut orang rumah. Mimpi apa ni kata ni. Kan? Allah Ta'ala pelihara. Dan cahaya matahari masuk mengenai jasad mereka supaya jasad mereka tidak reput. 309 tahun baru Allah hidupkan mereka balik. Untuk meyakinkan manusia zaman itu bahawa Allah sememangnya berkuasa menghidupkan manusia selepas daripada manusia dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab perdebatan masa zaman tu, perbualannya isu hangat masa zaman tu tuan-tuan, bagaimana Allah nak menghidupkan manusia telah mati? Maka Allah hidupkan Ashabul Kahfi. 309 tahun Allah tidurkan mereka. Jadi sempena dengan kisah ini, maka dinamakan surah yang kita baca tadi adalah Suratul Kahfi. Baik tuan-tuan, kembali pada ayat yang kita baca. Kita baca tadi tuan-tuan ayat yang ke-107 sehingga ayat yang ke-110. 4 ayat yang terakhir daripada surah Al-Kahfi. Dan Suratul Kahfi ini tuan-tuan sangat besar kelebihan dia. Disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang membaca Suratul Kahfi, sesiapa yang membaca Suratul Kahfi